Marisa, awak tahu tak bina ayat dengan perkataan bunga? Saya tak tahulah macam mana nak membina ayat dengan lengkap. Kalau macam itu, mari kita belajar bersama-sama membina ayat dengan Cikgu Zanita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu yakin kamu semua pasti sihat dan telah bersiap sedia untuk belajar pada hari ini. Hari ini, kamu akan belajar sekali lagi bersama dengan Cikgu Zanita binti Husin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar cara menulis ayat dengan perluasan subjek dan perluasan predikat dalam pelbagai situasi. Adakah kamu telah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu? Ya, cikgu pasti kamu semua telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, cikgu berharap kamu dapat sediakan buku nota dan pensel untuk membuat catatan agar kamu dapat ingat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, dalam bahagian ini, kamu diminta memindahkan maklumat. Selain itu, soalan yang diberikan dalam bahagian ini adalah merupakan soalan berangsangan. Kamu diminta bina 5 ayat. Seterusnya, tiada had bilangan patah perkataan. Bahan rangsangan yang diberi ialah gambar bersiri, gambar tunggal, gambar berpusat, peta pemikiran, jadual, graf, iklan, carta dan sebagainya. Murid-murid yang cikgu kasihi, yang ini kamu kena betul-betul ingat, jangan buat. Apa yang perlu kamu jangan buat? Yang pertama, penggunaan kata diri seperti saya, keluarga saya, ibu bapa saya dan yang berkaitan dengan diri sendiri. Jangan buat yang kedua, ialah menulis waktu, contohnya pada pukul 5 petang. Sedangkan tidak dinyatakan di dalam gambar tentang masa tersebut. Seterusnya, jangan buat menulis nama tempat, contohnya berkelah di pantai Batu Buruk, kecuali ada dinyatakan dalam gambar atau grafik berkenaan. Yang keempat, tidak membina ayat. Contohnya, gambar di atas menunjukkan, jangan tulis ya, gambar di atas menunjukkan. Jangan buat. Yang kelima, perluasan ayat menggunakan penanda wacana dan yang menggambarkan masa juga jangan buat. Ingat jangan buat. Ayat contoh, pada suatu hari, selain itu, jangan buat. Boleh ingat? Ada 5 perkara yang kamu jangan buat. Okey, kita teruskan. Mari kita sama-sama lihat paparan gambar yang dipaparkan ini. Perkara pertama yang kamu perlu buat ialah membaca arahan yang diberikan. Gambar di bawah menunjukkan situasi di dalam zoo. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Langkah seterusnya, kamu tulis nombor pada setiap aktiviti yang ada dalam gambar ini. 5 aktiviti. Sebab selepas tu, kamu kena tulis 5 ayat. Jadi, kamu tulis 5 aktiviti. Kita sama-sama saksikan. Yang pertama, apa aktiviti yang dibuat di sini? Aktiviti apa yang dilakukan di sini?
melihat monyet. Baik, seterusnya kita tengok yang kedua. Aktiviti apa yang dibuat di sini? Memberi ikan makan. Baik, yang ketiga, apa pula aktivitinya? Merakam gambar. Yang keempat, melihat ataupun menyaksikan pertunjukan gajah. Bukan mandikan gajah. Melihat atau menyaksikan pertunjukan gajah. Baik, yang kelima, buat apa di sini? Mendayung sampan. Baik, seterusnya barulah kamu bina ataupun buat rangka jawapan. Ini ialah contoh. Rangka jawapan ini hanyalah sebagai contoh dan panduan untuk kamu mudah menulis ayat. Baik, biasanya yang diberi formula yang biasa digunakan ialah formula sa-la. Kamu boleh juga gunakan formula yang biasa diajar oleh guru kamu di dalam kelas. Baik, S ini apa? S itu ialah siapa, A, aktiviti. Kalau katalah kamu tak faham nak tulis aktiviti ni, kamu soal diri kamu buat apa. Baik, yang seterusnya lokasi ataupun di mana. A, alatan. Tak ada alatan. Boleh juga kita jawab persoalan bila ataupun bagaimana. Jawab langkah-langkah atau cara-cara. Bila soalan bagaimana, mesti terangkan langkah-langkah atau cara-cara. Tetapi kena sesuai dengan gambar lah. Kemudian, kenapa? K tu, kenapa? Baik, contoh yang kita nampak tadi, bapa dan anaknya. Jadi anak tu kita beri nama kepada anak tu. Anak tu lelaki, jadi bagi nama pada budak tersebut Shidi. Shidi dan bapanya. Siapa? Shidi dan bapanya. Buat apa? Melihat monyet. Di mana? Yang ada di dalam kandang. Alatan. Ada diguna alatan? Tak ada. Bila? Boleh jawab? Pada waktu cuti sekolah. Walaupun tidak dinyatakan dalam gambar, tapi biasanya kalau kita pergi zoo atau kamu pergi zoo dengan ibu bapa kamu, mesti pada waktu cuti sekolah. Kalau waktu sekolah, kamu pergi sekolah. Betul kan? Jadi diterima pada waktu cuti sekolah. Jadi siapa? Shidi dan bapanya. Buat apa? Melihat monyet. Di mana? Yang ada di dalam kandang. Bila? Pada waktu cuti sekolah. Baik, kita tengok pula rangka jawapan kedua. Nama yang kedua tadi, bapa dan anak perempuan. Betul? Jadi kita beri nama pada budak perempuan tu. Namanya cikgu bagi di sini ialah Nurlisa. Jadi bapa Nurlisa yang memakai topi itu buat apa? Mengajak anaknya melihat ikan. Di mana? Di tasik. Ada guna alatan? Tak ada. Bila? Takkan nak ulang balik pada waktu cuti sekolah. Jadi tak payah buat, kosongkan. Jadi kenapa? Kerana ada banyak ikan di situ. Jadi ayatnya, bapa Nurlisa yang memakai topi itu mengajak anaknya melihat ikan di tasik kerana ada banyak ikan di situ. Ini hanyalah sebagai contoh sahaja. Baik, kita teruskan. Apa pula gambar yang terpapang ini? Kita mari sama-sama kita lihat. Wah, ada banyaknya buah-buahan. Kita baca pula arahan. Gambar di bawah menunjukkan suasana percutian keluarga Sabaria di Dusun Datuk. Apakah arahan pada gambar ini? Ya, tiada arahan yang diberi. Baiklah, ini arahan sebenarnya.
tulis 5 ayat yang lengkap tentang kelebihan bercuti di Dusun Datuk. Jadi sebenarnya nak tahu tentang kelebihan bercuti, bukan suasana percutian. Jelas ya? Jadi kelebihan bercuti apa yang kita nampak di sini? Ya, okey, dapat makan buah durian, dapat makan buah rambutan. Datuk rasa gembira sebab cucu dan cucunya dapat makan buah durian. Dapat tolong Datuk kutip buah durian, dapat kutip buah rambutan, banyak ni kemudian dapat tolong Datuk ambil ataupun mengait buah rambutan, kemudian dapat menolong Datuk membersihkan kebun. Itu kelebihan bercuti di Dusun Datuk, ya. Baik, seterusnya mari sama-sama kita belajar formula bina ayat. Baik, ini ialah proses pembinaan ayat gramatis. Yang pertama, mesti ada subjek yang ada peluasan. Seterusnya, predikat juga perlu ada peluasan dan diikuti dengan keterangan dan menggunakan formula sukat. Baik, apa dia formula sukat? Baik, bagi frasa keterangan, mari kita gunakan teknik sukat. S ialah supaya, U untuk, K kerana, A agar, D demi atau dengan. Senang kan? Jadi kamu gunakan formula sukat ya apabila hendak menulis ayat keterangan. Baik, seterusnya kita lihat di sini ya macam mana cara hendak membina ayat yang lengkap. Ya. Pertama mesti ada subjek. Ya, di sini kita subjek adalah terdiri daripada kata nama. Di sini kita lihat Samad. Kedua, seorang murid. Ketiga, kempen ini. Keempat, pekerja. Keempat-empat subjek ini tidak ada peluasan. Baik, kita saksikan pula peluasan subjek. Yang pertama, Samad dan adiknya. Yang berwarna putih ini ialah peluasan subjek. Yang kedua, seorang murid lelaki yang tinggi itu. Ya, ini peluasan subjeknya. Kempen gitar semula ini. Yang keempat, beberapa orang pekerja sekolah. Tadi pekerja tak ada peluasan. Baik, kita luaskan subjek itu. Beberapa orang pekerja sekolah. Jelas ya? Baik. Seterusnya, proses pembinaan ayat gramatis ya mesti ada predikat yang menggunakan frasa kerja. Diikuti dengan objek yang menggunakan kata nama. Diikuti pula selepas itu keterangan yang menggunakan formula sukat. Sekarang kita tengok saksikan jadual ini. Jadual proses pembinaan ayat gramatis. Subjek yang terdiri pada kata nama tadi ialah Samad. Kemudian peluasan subjek tadi apa dia? Ya, predikat tadi apa? Ingat tak? Baik, sekarang kita saksikan Samad dan adiknya. Predikat menggunakan kata kerja dan objek. Baik, kita saksikan di sini. Menyusun kedudukan perabot. Perabot inilah objek. Baik, seterusnya menyusun kedudukan perabot di ruang tamu. Peluasan predikat, ya, ada masukkan lokasi atau tempat. Kemudian keterangan yang menggunakan formula sukat, ya, kita saksikan.
Kenapa? Supaya gunakan sukat tadi tu S, supaya kelihatan kemas dan menarik. Jadi inilah dia ayat lengkap yang gramatis, iaitu Samad dan adiknya menyusun kedudukan perabot di ruang tamu supaya kelihatan kemas dan menarik. Yang kuning ini ialah subjek dan adiknya perluasan subjek. Menyusun kedudukan predikat, ya, yang menggunakan predikat ni ialah kata kerja. Kemudian diikuti disambut dengan objek, iaitu kata nama, perabot. Kemudian masukkan lokasi di mana? Di ruang tamu. Kenapa? Supaya kelihatan kemas dan menarik. Masih pening. Susah lagi. Cikgu mudahkan. Sebab itulah cikgu reka satu lagu yang menarik supaya kamu mudah dan faham. Ya, betul-betul faham. Betul-betul rasa wah seronoknya, mudahnya, ya, membina ayat lengkap yang gramatis. Mari sama-sama kita dengar lagu formula ayat lengkap yang gramatis. Di mana dan kenapa? Siapa buat apa? 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 Di mana dan kenapa? Faham tak dengan penerangan Cikgu Zanita tadi? Mestilah faham. Sekarang saya dah pandai membina ayat dengan mudah. Oh, mari kawan-kawan kita uji minda dengan latihan selepas ini. Jom kita saksikan. Baiklah murid-murid, apa kata kali ini kita uji pula minda kita. Mari sama-sama kita saksikan gambar yang dipaparkan ini. Arahan yang diberi ialah tulis 5 ayat tentang cara untuk mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga kamu di rumah. Tak pernah dengar soalan ini kan? Baik. Ya. Gambar di bawah menunjukkan situasi di dapur. Tulis 5 ayat tentang cara untuk mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga kamu di rumah. Apa kata kamu buat perbincangan dengan rakan-rakan kamu di dalam kelas dan menulis 5 ayat yang lengkap dan gramatis di dalam buku latihan. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Semoga dapat menjawab tugasan dengan baik dan tenang. Terima kasih. Apa, di mana dan kenapa? Senangkah belajar dengan Cikgu Zanita tadi? Ya, saya rasa mudah belajar dengan Cikgu Zanita. Sekarang saya dah boleh bina ayat dengan baik. Betul tu. Mudahnya belajar bahasa Melayu dengan Cikgu Zanita.